Saya ada sebiji kemah dekat sini. Soalannya adalah, jika saya pasang kemah, adakah saya boleh terus letak kemah saya ni dekat sini? Kalau rumah saya ni pakai artificial punya grass ni, bolehlah saya letak gini. Tapi kalau pasang kemah kat sini, memang tak apa-apa cun lah. Sebabnya tengok ni, ada pokok semalu, ada duri tajam, kat sini ada batu. Kalau digesek ataupun calar dekat kemah kita, boleh koyak. Dah cerita pasal kemah ni, kita try pasang dulu kemah. Ini saya ada satu kemah kat sini, namanya Tahan Base Camp. Ni jenis pop-up tent, saiznya 4 orang. Kita pasang dulu. Buka ni, kat ni, tarik saja atas ni. Ini macam ni, tarik bawah. Yes, so easy. Okay, bila kita cerita pasal tapak kemah ni, kita kena tengok dia punya lantai kemah kita dulu. Untuk kemah ni, dia punya lantai warna kelabu, tinggi sikit kan. Tengok dari dalam nampak tak? Korang perasan tak bentuk dia macam apa? Dia macam kolam ataupun gayung ataupun besin. Nampak kan? Dia punya tebing tu tinggi. Dia still ada jahitan, tapi tempat dia berjahit ni, dia akan ada macam sealer tau. Kita panggil ni seam seal. Fungsi dia untuk halang air daripada masuk dekat area jahitan ni. Fungsi bawah kemah ni berbentuk macam kolam ataupun gayung ni adalah untuk melindungi permukaan bawah kemah ni daripada air. Contoh, kalau hujan, kita hujan sini, air akan mengalir kat bawah ni kan. Kalau ada air, kalau tempat tu tak kena air, okey lah. Kalau laluan air akan lalu bawah ni. Bila kemah ni berbentuk kolam ataupun gayung, dia jadi umpama macam sampan tau. Air akan lalu bawah kemah kita ni pergi sana. Biasa kemah yang baru-baru sekarang macam tu lah rupa dia. Kalau kemah yang lama, dia tak ada bentuk macam ni. Dia punya permukaan bawah kemah tu dia jahit kat bawah ni. Itu biasa ada risiko untuk bocor kemah tu. Bila kita malam, bila hujan, kita baring kat sini, kita letak barang beg apa, bawah ni akan tembus air. Yang sekarang dia elok sikit lah kemah baru sekarang ni. Dia kebanyakannya akan ada bentuk macam, bukan pelampung, macam kolam macam tu, macam gayung. Design macam ni memang mengurangkan risiko basah bawah, tapi bukan dia hilang terus risiko tu. Ada contoh, kalau kita letak kemah macam dekat atas rumput saya ni, boleh tahan lagi lah, dia tak kasar. Kalau dekat area sana ada macam-macam benda yang boleh mengoyakkan lantai kemah kita, akan air tembus. Jadi untuk lindung kita punya bawah ni, kita kena alas kemah kita dengan sesuatu. Untuk mengalas bawah kemah kita ni, kita perlukan ground sheet. Ground sheet ni biasa pakai top lah. Kita ada macam-macam jenis, ada nipis, ada yang tebal ni, yang biasa kita beli yang murah sikit. Contoh, saya alihkan kemah saya kejap ni. Ni, okey. Contoh. Ini akan lindung permukaan bawah kemah kita. Tapi hanya lindung daripada, kalau kemah kita letak dekat tanah, benda yang tak tajam, dia lindung lah. Kalau hujan, bayangkan hujan kena atas kemah kita ni, dia akan turun dekat area sini, maybe dia akan turun ke area sini, keluar sini, dia akan turun kat mana? Dia akan pergi dekat ground sheet kita. Ground sheet kita ni pula biasanya kalis air. Bila kalis air, dia akan bertakung lah. Bila bertakung pula, kemungkinan tinggi air tu akan masuk dalam kemah kita. Maybe ada kawasan yang terkoyak sikit, ataupun dekat area jahitan ni tak berapa secure. Bila pakai kemah murah, dia punya waterproof tak berapa cantik sangat. Macam-macam lah, air tu boleh naik ataupun masuk dalam kemah kita. Jadi macam mana nak buat supaya ground sheet kita ni tidak menakung air di bawah kemah? Saya rasa ramai orang dah boleh nampak sekarang kan. Cara yang kita boleh buat adalah dengan memperkecilkan saiz ground sheet kita ni daripada kemah kita. Contoh, kalau kemah kita ni air keluar kat tepi-tepi ni kan, janganlah bagi ground sheet kita ni lebih daripada saiz kemah kita. Contoh, saya alihkan kejap kemah saya ni, bagi letak kat bucu ground sheet sini. Sini. Saya akan pastikan saya punya ground sheet berada dalam sikit daripada saya punya tapak kemah. Kalau boleh tak payah nampak lah. Tengok, saya tarik belah sana sikit lagi. Tengok tu, saya sorokkan sampai tak nampak dah ground sheet. Sekarang apa nak buat dengan lebihan ground sheet ni? Kita lipat sahaja. Kita boleh lipat ke atas boleh, ke dalam boleh, ikutlah korang nak buat macam mana. Saya lipat tepi sini dulu, lepas tu belakang dia. Saya cuba untuk dia kecil sikit daripada saya punya tapak kemah. Alright, letak balik kemah saya. Allah, terlebih sikit lah. Belakang tu saya adjust sikit. Alright, sekarang tengok. Tu tak nampak saya punya ground sheet?
ground sheet saya ada dekat bawah ni. Sekarang lantai kemah saya dah terlindung daripada benda yang kasar dekat bawah kemah kita, dan juga terlindung daripada air. Mungkin tak full, contohnya kalau hujan kan, air lalu sini, air akan banyak lalu bawah, dan ada kemungkinan air atas sikit dia lalu dekat kita punya celah ni, atas ground sheet kita, tapi tak banyak lah. Kalau bagi saya ni kira okey lah, ni dah secure lah ni. Kita dah kira ada 2 lapisan, di mana bawah tu ada ground sheet, atas ni kita ada kita punya lantai kemah kita, dan kemah kita pula jenis yang ada jenis macam kolam dalam ni kan. Okey lah. Tapi kalau nak improve lagi, boleh. Kita boleh tambah layer satu lagi plastik. Belilah plastik yang murah-murah sikit, yang jenis besar. Kedai hardware ke mana-mana yang ada jual yang plastik besar macam alam meja ke apa kan. Jangan beli yang tebal sangat, nanti susah. Beli yang nipis sikit, potong ikut ukuran, lebih sikit ukuran kita punya kemah ni, supaya ending dia plastik tu boleh bentuk macam sama macam kita punya kolam bentuk kemah ni. Alas macam tu. Itu akan buat betul-betul cun kita punya kemah, di mana tak ada dah dia punya risiko untuk air tembus tu sangat-sangat susah. Walaupun ada air, andai katalah kalau ada air juga yang tembus dekat kita punya lantai kemah ni setelah kita dah ada ground sheet, still lapisan plastik tu akan lindung lagi. Satu lagi lapisan. Kalau nak kau punya perlindungan, okey lah macam tu. Tapi kalau tanya saya tak buat macam tu, sebab macam leceh sikit lah. Sebab lagi pun, saya kalau pasang kemah pun, saya akan pilih tempat. Saya tak terus letak kemah mana-mana je. Saya akan pilih tapak kemah saya di mana kalau ada hujan, risiko untuk berada di laluan air tu kurang. Contoh, kita jalan sikit kat luar rumah saya ni. Tengok ni, contoh ni lopak air kan. Kita tengok di sini, sana depan. Okey, nampak tak? Ini contoh kawasan area camping agak-agak lah. Jangan letak area sini. Ini area rendah. Bila hujan memang bertakung macam ni. So, secara logiknya, cari pot yang tinggi sikit, supaya kalau hujan tu air tu akan pergi dekat area yang rendah. Dan satu lagi, kita boleh tengok jenis tanah tu. Kalau tanah tu macam soft, kemungkinan tinggi dia akan serap air. Kalau tanah tu macam keras, macam bertanah liat kan, air tu main atas ni je lah. Tu yang buatkan kita punya kemah terdedah dengan air. Lepas tu, untuk pastikan tapak kemah kita ni cun, tak ada serangga, tak ada benda yang berbahaya selain daripada elak hujan tadi kan, kita kena check lantai kita ni. Kita tengok ada, kalau batu-batu tu bolehlah, kita faham tadi tak nak bagi kita punya kemah koyak. Tapi check untuk area-area yang kita rasa jadi macam sarang semut ke apa kan. Cuba elakkan daripada pasang kemah dekat tempat macam tu. Contoh sini saya ada nampak satu sini. Tengok tu, ada pintu keluar sarang semut kan. Sekeliling pula ada semut. Oh, ini kalau ada makanan ke apa tertinggal dalam kita punya kemah, mau dihurung dalam kemah kita. Itu kalau lubang semut. Kalau lubang lain, contohnya saya pernah pergi camping, dah habis camping tu, saya cabut ground sheet saya semua kan. Saya tengok ada satu lubang, besar sikit tau. Saya intai lah sikit dalam lubang tu. Ada lipan yang besar. Saya rasa kalau panjang lipan tu, jenis lipan yang panjang-panjang macam ni punya lipan. Sebab dia punya sesungut tu 2 kan. Saiz sesungut tu macam saiz lipan yang kecil. Nampak? Macam ada 2 anak lipan. Dia punya sesungut dia tu besar gila. Sangat-sangat berbahaya. Jadi kena check kita punya tapak kemah tu. Tempat mana kita nak letak kemah kita tu, check. Kalau ada tanda binatang, serangga, lubang pelik, ada busut ke apa kan, pindah tempat lain. Tapi andai kata tak ada pot juga, pot tu yang kita ada, kita tak boleh nak tukar pot lain. Untuk safety kita boleh lah bawa spray kat lubang tu. Supaya kalau anda kata contoh semut, kalau lubang semut tu kena spray, semut tu akan pindahkan queen dia dekat tempat lain. Jadi tak adalah semut area situ. Kalau lipan kita spray, lipan tu matilah. Tapi kalau boleh elakkan lah. Sebab kita datang tempat dalam hutan, kita datang tempat dia, kita kacau pula pot dia kan, jadi macam tak syok lah. Tapi kalau tak ada pilihan, tak boleh buat apa lah. Okay, saya rasa tu je. Dan last, kalau tak nak leceh, macam tengok saya set up ground sheet tadi macam leceh nak lipat-lipat kan, cari ground sheet yang betul-betul saiz dia khas untuk kita punya kemah. Contoh macam ni, saya pakai ni kemah tahan yang baru punya ni, base camp tak silap saya dia punya model ni, yang untuk 4 orang punya. Ini ada yang set dia siap dengan kita punya ground sheet. Dia ada bagi ground sheet kita. So tak payah pakai yang ground sheet yang saya pakai ni. Ni nak kena berlipat-lipat ni kan, tak payah. Kita terus pakai ground sheet dia je. So biasa kalau kita pakai ground sheet yang khas untuk kemah kita tu, itu paling cun lah. Sebab saiz dia cun satu lagi biasanya dia akan ada attachment yang memudahkan kita snap kita punya kemah kita. Contohnya saya letak sini kemah ni boleh ambil, terus letak sini. Terbalik. Dia kat arah sini, dia panjang sini.
Settle. Ni ada klip sini, dia bagi satu je lah set. Jadi saya kena cabut satu klip yang kita punya ground sheet kat sini. Dan yang kemah kita punya tapak ni, bolehlah kita pacakkan dengan kita punya pack ataupun kita punya pancang. Tapi sayanglah, patutnya dia buat siap attachment kat sini untuk klip senang. Maybe next dia boleh buat improvement. Okay, itu saja. Kalau nak tengok banyak lagi video saya yang menarik, bukan video camping je, video buat website, ajar buat power bank pun saya ada. Pergi ke YouTube channel Berani Buat, tengok playlist kat situ, ada banyak. Boleh pergi situ. Kalau nak join saya punya group Telegram, dekat bawah ni. Dan kalau nak dapatkan kemah yang baru ni, yang saya guna dalam demo video ni, boleh pergi ke link dalam description. Alright, jumpa dalam next video.